benda yang saya perasan pertama sekali sebenarnya dalam kereta ni ialah cermin ni. Jadi cermin ni dia banyak membantu menjadikan kereta ni rasa tak terkompong, tak terkepung kat dalam tau. Kita nampak pemandangan kita kat luar tu cukup lapang dan cukup jelas. Dan yang ini dia menghilangkan ada satu titik buta besar kat situ. Dia dengan menurunkannya ke pintu. Toyota telah berjaya menghasilkan pandangan yang tidak begitu terhalang lah untuk pemandu. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau kita perasan lah, bila dia dah tarik mirror tu ke dekat sikit dengan kita, jadi cermin ni dengan cermin tengah ni, perbezaan jarak antara dua ni tak banyak sangat. Benda ni kecil tapi bila kita tengok ulang-alik ini memang membantu kita lah, pasal mata kita ni dia akan cepat penat bila kita kena fokus dekat jauh lah. Yang ini kalau dia in a similar plane of view, dia membantu. Walaupun dia ke depan, masih lagi ke depan sikit lah, pasal dia tak boleh nak bawa ke belakang depan, ke sana lagi lah, pasal bumbung ni, cermin kaca depan ni sloping kan. Tapi itu salah satu benda yang saya paling perasan lah. Dan bila saya balik tengok spek kereta ni kan, tiap-tiap brosur Toyota sekarang cerita TNGA. Apa kebondonya TNGA ni? Secara straightforward je, TNGA ni adalah pendekan untuk Toyota New Global Architecture. Bunyi macam grand kan? Toyota New Global Architecture. Apa maksudnya tu? Okay, basically tiap-tiap syarikat dia orang akan ada dia punya apa dia panggil, platform sendirilah, senang cerita. Jadi apa dia platform tu? Jadi macam nama kat TNGA tu, dia mencadangkan bahawa benda kereta ni dibina sebagai satu architecture lah, sebagai satu binaan. Jadi untuk menghasilkan binaan, dia kena ada tapak ataupun foundation. Dan untuk kereta, foundation dia adalah platform lah. Jadi apa platform tu sebenarnya? Platform ni ialah asas kereta tu. Dan untuk menghasilkan satu platform ni, ia memerlukan satu cara pemikiran yang berbeza daripada cara untuk menghasilkan satu kereta, satu platform. Jadi pada masa awal-awal dulu, setiap model kereta ada platform dia sendiri. Tapi ini adalah satu cara yang satu membazir lah, pasal setiap kali nak hasilkan kereta, kena hasilkan platform. Jadi banyak syarikat kereta mula memikirkan cara bagaimana untuk menjadikan kereta mereka lebih bagus, tapi tanpa perlu menghasilkan platform baru setiap kali. Jadi mereka fikirkan sesuatu yang modular. Jadi idea untuk sesuatu yang modular ni dah semakin banyak diguna pakai sekarang lah. Dan TNGA ni lah Toyota punya approach untuk modular ni. Jadi bila saya katakan ianya memerlukan pemikiran, memang ini sangat penting. Falsafah tentang platform tu sangat penting. Kerana platform tu terpaksa kemudiannya akan digunakan untuk pelbagai-bagai jenis kenderaan. Macam kita tengok sekarang, kereta ada yang sedan, ada yang hatchback, ada yang MPV, ada yang wagon, ada yang SUV. Dan kalau kita tengok setengah-setengah syarikat kereta, kesemua jenis kenderaan tu boleh dibina atas satu platform. Cuma apabila mereka menghasilkan platform, apa falsafah utama dia? Untuk Toyota dia ada 3 falsafah utama dia. Dia panggil agility ataupun ketangkasan. Kemudian dia ada stability ataupun kestabilan. Dan yang ketiga visibility ataupun pandangan. Jadi yang saya perasan tu ialah pandangan lah. Kerana dalam dia punya falsafah pandangan tu, dia mahukan kereta yang tidak mempunyai titik buta yang banyak untuk pemandu. Kerana ini, dan juga untuk penumpang sebenarnya, kerana ini membantu kita dalam kita memandu lah. Satu, dari segi keselamatan. Dua, juga dari segi keselesaan. Apabila pemandangan itu kita nampak luas semata-mata, kereta tu juga berasa lapang. Dan secara tidak langsung kita berasa lebih selesa sekali lagi bila berada di dalam kereta tersebut. Itu menyebabkan mereka bentuk cara beginilah pintu ni, posisi pilar A ni, tiang A ni pun dihasilkan ke depan sikit. Dan pilar tiang A ni juga dijadikan halus. Bukan halus macam mana, pasal pilar ini tetap perlu kuat
untuk segala ujian pelanggaran yang perlu mereka lakukan lah. Sebagai contoh, Euro NCAP, dia punya ujian pelanggaran ni berbeza dengan American punya NHTSA. Jadi NHTSA punya pelanggaran kelajuan lebih tinggi, dia punya overlap dia kecil, 25%, Euro NCAP 40%, dia punya overlap. So ini tetap kena kuat. Tapi macam mana dia kecilkan ialah dengan jarak apa ni, orientation pun tu lah. Kalau dia tetap tu kena besar tu, kalau dia duduk macam ni kan nampak blocking banyak kan, tapi kalau dia pusingkan sikit, kurang sikit nampak. Jadi macam itulah, saya rasa dia telah pusingkan sikit dan hasilkan pilar yang lebih tirus untuk tidak menghalang pemandangan kita. Dan memang berasa. Saya tak tahu macam mana dia buat, tapi memang berasa lapang sikit. Bukanlah lapang tiba-tiba macam wow tak ada pilar langsung. Kalau kita tengok kereta tahun 1960-an, 70-an kan pilar halus-halus kan. Tu dah tak boleh dah sekarang, pasal untuk crash test ni semua akan gagal lah. Tapi dengan cara macam ni dia menghasilkan kabin yang berasa lapang dan pemanduan yang lebih selesa untuk pemandu dan juga untuk penumpang. Jadi tahap keduanya, falsafah untuk TNGA ni lah. So untuk bila dia katakan falsafah TNGA ni, visibility ni tadi, ini dia menentukan kedudukan pilar A ni tau. Jadi kedudukan pilar A ni dengan the bulkhead depan tu semua dah ditetapkan oleh platform tu. Jadi untuk kereta apa pun yang mereka nak bina atas platform ni, inilah position dia. So itu penting lah. Jadi semua kereta tu akan ada sifat yang lebih kurang sama. Jadi penting untuk mereka hasilkan sifat yang betul untuk semua kereta tu. Dalam hal ini visibility untuk kereta adalah penting. Jadi dia telah hasilkan kereta yang mempunyai hard point sebegitulah, di mana A pillarnya dan sebagainya. Jadi untuk kedua pula, stability. Jadi stability ni atau kestabilan ni, dia senang cerita satu benda lah yang sangat menentukan kestabilan sesuatu benda tu, iaitu pusat graviti lah, ataupun center of gravity. Ni kita dah belajar kat sekolah tu. Jadi selagi rendah center of gravity tu, berbanding dengan dia punya tapak kereta ataupun tapak sesuatu objek tu, maka ianya lebih stabil. Jadi untuk kereta, tapak kereta bukan lantai, tapak kereta sebenarnya ialah titik pertemuan tayar dengan jalan raya. Jadi itu tapak kereta. Dan lebih rendah pusat graviti berbanding dengan tapak tu, makin stabil ianya. Jadi untuk menghasilkan apa orang panggil titik graviti atau pusat graviti yang lebih rendah, mereka juga perlu memastikan komponen yang paling berat ataupun komponen yang berat-berat semua berada rendah. Jadi antara komponen yang paling berat dalam kereta ni ialah kotak enjin dan kotak gear. Jadi untuk menghasilkan ruang enjin di mana kotak enjin atau di mana enjin dan kotak gear boleh diletakkan rendah, mereka perlulah mengaturkan enjin bay tu supaya ianya menerima kedudukan enjin yang lebih rendah kan. So itu kestabilan. Dan yang ini juga penting juga, pasal macam mana pun kestabilan ni penting lah, terutama sekali untuk sedan mungkin tidak begitu kritikal pasal sedan dah memang duduk rendah. Tetapi bayangkan kalau untuk SUV, bila kita dapat hasilkan titik pusat graviti yang lebih rendah, ini akan menghasilkan SUV yang lebih stabil. Ini kita dah nampak dah bila kita bawa CHR. CHR ni antara kereta yang pertama yang menggunakan platform TNGA. Kemudian Toyota Camry. Camry memang bawa sedap. Dan satu lagi platform yang juga kita kongsikan dengan Camry kongsikan ialah Toyota RAV4. Dan RAV4 tu pun memang stabil dan memang sedap kita bawa. Dan inilah hasil-hasil yang kita dah nampak tentang TNGA ni. Dalam Corolla ni memang juga sama. Jadi Toyota Corolla ni memang sekarang ni, yang ini ni memang kalau kita tengok daripada luar pun kereta ni memang nampak rendah. Dan bila kita duduk sebelah-sebelah kereta lain, memang kereta ni rendah. Dia visually nampak rendah dan memang ia pun rendah lah berbanding dengan, kalau banding hatchback memang dia rendah lah. Tapi dengan sedan pun dia memang rasa macam dia rendah sikit lah. So ini semua penting untuk menghasilkan kestabilan lah. Dan yang terakhir sekali ialah ketangkasan. Ketangkasan ni sebenarnya yang mungkin paling kompleks untuk dihasilkan. Bukan kerana apa, pasal ketangkasan ni bergantung kepada sistem gantungan. Jadi sistem gantungan ni ia penting kerana sistem gantungan ni menentukan pelbagai-bagai benda. Dia menentukan cara kereta itu bertindak, ketangkasannya lah bila kita memandu, dan juga ia menentukan keselesaan.
Jadi ketangkasan ini selalunya orang panggil dalam kita biasa kita panggil right hand handling lah. Agility tu kira komponen right hand handling lah, iaitu handling punya komponen lah. Jadi handling ni dia punya kompromi dia dah right. Lepas dia datang sekali sepasang right and handling. Kalau boleh capai dua-dua bagus, memang terror. Jadi untuk menghasilkan kereta yang mempunyai handling yang bagus ni bukannya susah. Boleh, semua syarikat pun boleh buat sebenarnya. Tetapi apabila menghasilkan satu kereta, ianya satu produk yang penuh dengan kompromi. Kereta ni satu produk yang sangat kompleks, dan untuk setiap produk yang kompleks ni memang secara asasnya akan ada kompromi lah di merata-rata. Dan antara kompromi yang penting untuk menghasilkan kereta ni ialah penggunaan ruang dan juga penggunaan bahan lah. Pasal penggunaan ruang tu menentukan sama ada kereta tersebut menghasilkan ruang yang efisien ataupun yang kemas untuk penumpang dan pemandu. Dan penggunaan bahan pula menentukan kos. Jadi dalam menghasilkan sistem gantungan ni, yang paling cekap sekali atau yang paling bagus sekali untuk menghasilkan pemanduan yang tersedia. Senang je kita tengok kereta Formula 1. Kereta Formula 1 depan belakang dia menggunakan benda dia double wishbone. Dia tak ada guna benda lain, tak ada McPherson strut, tak ada apa. Semua depan belakang double wishbone. Jadi double wishbone masalah dia makan ruang. Pasal dia adakan dua jari Jadi dua jari tu kena masuk dan dia makan ruang. Jadi macam mana untuk menghasilkan kereta yang masih tangkas tetapi tidak menggunakan ruang yang terlalu banyak untuk sistem gantungan. Kebanyakan syarikat kereta memang depan menggunakan McPherson strut. Kereta-kereta mahal, sports car mungkin menggunakan double wishbone. Tapi kat belakang kebanyakan orang menggunakan mungkin orang panggil beam axle, torsion beam, ataupun juga menggunakan semi-trailing arm. Semi-trailing arm ni is a good compromise dari segi penggunaan ruang, tetapi disebabkan cara yang mengawal kedudukan roda ataupun tayar tu agak terhad. Jadi Toyota telah mengambil keputusan untuk menggunakan satu sistem yang lebih mahal, yang lebih kompleks tapi lebih memberi kawalan, iaitu sistem yang digelar multi-link, yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 penghubung antara sebuah chassis dengan roda. Dia ada kelebihan apa tahu? Kita boleh tala dia punya lengan bawah dengan lengan atas tu untuk memastikan tayar tu boleh bergerak, ada sikit camber control lah, little bit of camber control bila dia tuck in Jadi bila lengan atas tu pendek dari lengan bawah, as it goes up the movement, dia akan the camber becomes slightly negative. Bila kereta tu twist, camber tu tadi, kalau kereta tu sengit tu kalau kita bayangkan kata tayar tu tetap sama dengan keadaan kereta, jadi tayar tu akan sengit sikit macam tu kan. Jadi ini akan mengurangkan dia punya titik pertemuan dengan jalan. Jadi apa yang berlaku bila kereta tu corner, tayar ni, camber ni dia dah masuk, dia betulkan balik. So there's that a bit of negative camber adjustment tu, dia naturally become negative slightly bila under compression. Itu yang membantu kereta ni untuk handle dengan lebih bagus ataupun dia punya agility, ketangkasan yang lebih baik. Dan itu yang menyebabkan kereta ni berasa lebih yakin bila kita pandu laju di jalan-jalan yang berselekoh lah. So itu antara 3 lah perkara yang penting Toyota gunakan dalam TNGA dia, iaitu visibility ataupun kita start dari depan, agility, stability dan visibility. Jadi agility itu sistem setup sistem gantungan dia. Jadi sistem gantungan ni yang penting tadi untuk setup tu ialah ruang lah yang mereka gunakan. Mereka tengok secara asasnya platform kereta ni dia ada beberapa orang panggil isu yang penting lah yang dia kena fikir. Yang pertamanya geometri sistem gantungan. Jadi sistem gantungan ni dia ada cara untuk menghasilkan geometri yang paling sesuai dengan sesebuah jenis kenderaan tu. Jadi geometri untuk kereta berbeza dengan geometri untuk kereta SUV yang mana jauh lebih tinggi. Jadi kereta yang mempunyai titik pusat graviti yang rendah juga mempunyai keperluan suspension geometri yang berbeza daripada same car yang dia punya center of gravity tu tinggi sikit. So ini menyebabkan ada keperluan untuk memastikan bahawa benda-benda ni semua boleh dilaraskan lah. Jadi kalau kita tengok suspension geometry ni ialah
bagaimana dia boleh melaraskan, tu berbeza-beza kan, suspension mount, turret kat atas tu, atas suspension, atas the wheel arch kan, ada tempat untuk damper masuk kan. Pasal untuk depan masih lagi menggunakan McPherson strut. Jadi kat mana nak letak, kalau kita tengok daripada tepi, sama ada dia akan rake macam tu ke, masuk ke dalam banyak ke sikit ke, ini semua menghasilkan karakteristik pemanduan yang berbeza. Dan juga menghasilkan kestabilan yang berbeza. Setengah kereta perlu lebih stabil, so dia kena ada banyak trail, so rake dia lebih sikit. Lepas tu dia punya suspension dia nak ke dalam ke, keluar ke. Lepas itu akan menentukan pergerakan tayar. Semua ni perlu dihasilkan lah untuk sebuah SUV. Dia punya suspension depan tu ataupun dia punya roda depan tu tak boleh terlalu agresif in terms of turn in. Kalau tidak, dia akan menghasilkan turn in yang terlalu ganas dan mungkin menghasilkan masalah ketidakstabilan. Tapi untuk kereta sedan, dia kena agresif sikit supaya berasa lebih tangkas. So dia punya suspension setting kat depan tu ataupun mount dia perlu cukup fleksibel untuk boleh dilaraskan untuk kegunaan kenderaan yang berbeza-beza lah. Sama lah dengan suspension belakang. Jadi kalau untuk kereta mungkin menggunakan double wishbone, tapi kalau untuk SUV mungkin mereka gunakan penyelesaian yang berbeza. Pasal penggunaan ruang kat belakang tu pula berbeza. SUV mungkin kena ada gunakan barisan ketiga. Jadi ada isu lah tentang bagaimana how much the suspension can intrude into the cabin space kan. So mungkin dia kena nipis sikit, terlebih kurus. Jadi ada cara-cara yang berbeza-beza lah untuk mereka hasilkan. Jadi itu dia cerita TNGA sebenarnya, ialah satu reka bentuk ataupun falsafah tentang platform yang mereka gunakan untuk menghasilkan platform-platform yang berbeza. Jadi sekarang yang kita sudah nampak, platform segmen B, C dan D semua dah keluar dah untuk Toyota lah. Jadi untuk itu kita dah tengok pelbagai-bagai produk yang sudah keluar, dan semuanya menggunakan safar yang sama. Dan bila kita duduk kat dalam, kita akan rasa ianya lebih kurang sama dari segi dia punya sifat dia, dari segi dari segi agility, stability dan visibility. So itu antara benda-benda yang penting yang kita selalu tak fikirkan. Dan bila kita tengok dekat brosur TNGA tu, kita kadang-kadang tak faham pun, dan tak boleh nak appreciate apa benda tu. Pasal benda tu memang benda yang tersorok dan benda yang kita tak nampak. Cuma kalau kita sedar pun, kita sedar tanpa mengetahui apa puncanya kan. Jadi antara benda yang kita dah perasan lah untuk kereta Toyota generasi sekarang, termasuk Camry, CHR, Corolla dan RAV4, ialah dia punya ride quality dah banyak berbeza. Jadi dalam menggunakan sistem gantungan double wishbone ni, disebabkan kereta itu mempunyai wheel location yang lebih precise lah, especially dekat belakang. Jadi dia boleh compromise dari segi kelembutan spring. Jadi mungkin dia boleh menggunakan spring yang lebih lembut to allow more movement, tapi better control in the dampers kan. So that gives the car more comfort, dan dia punya damper pun tak perlu terlalu rigid. Jadi what you get is a car yang ride dia cukup supple ataupun lembut. Dia walaupun dia tegas, tapi dia lembut. Macam mana cakap So bila you masuk, okay, macam ni, bila kita bawa pelan-pelan macam sekarang, kita tak nak lah rasa cat's eyes, lopak jalan ni semua kan. Buat apa nak rasa kan. Tapi bila kita pandu laju, kita nak rasa semua benda tu. Sebab itu yang akan membantu kita kesan mana limit dia kan. So bila kita memandu macam ni, kita nak semua lembut. Dan mandu pada kelajuan sederhana pun, macam highway speed normal lah, speed limit pun kita tak nak dia keras sangat. Pasal bila ada family, kalau keras nanti budak-budak komplain, tak selesa, cepat penat, macam-macam masalah. So dengan menggunakan TNGA ni, dengan reka bentuk suspension yang menghasilkan agility dan juga low center of gravity yang membantu kereta tu tidak berroll banyak sangat into corners, dia orang boleh menggunakan sistem suspension yang lebih lembut. Pasal kereta tu bila dia tak ada tendency untuk roll, your springs can be softer and your damper control can be more suited untuk comfort. So that helps bila kita tidak memandu dengan kasar, dengan ganas. Jadi bila kita tu dah roll, dah ada banyak movement dia dah boleh tahu dah, masa dah banyak ganas tu, dia dah boleh firm up the whole thing.
Tapi bila at low speed, bila the movement is slow, dan you boleh bagi dia soft, and so you dapat kelebihan keselesaan pada kelajuran rendah dan sederhana. Tapi bila laju, kereta jadi lebih tangkas dan lebih yakin dan lebih komunikatif dengan pemandu dan memberitahu kita apabila had-had cengkaman sudah mula dekat nak disampai. So pada saya memang Toyota ni satu syarikat yang terkenal dengan falsafah sebenarnya. Dia thinkers, a company of thinkers. Walaupun kita fikir produk-produk mereka ialah produk-produk yang kita kata nampak macam mudah, macam average produk, tapi produk-produk mereka laku. Kenapa produk-produk mereka laku? Kerana mereka telah memikir secara mendalam apa yang sebenarnya pembeli hendakkan. Yang pembeli mahukan ialah satu produk yang tahan, tak meragam, tak manja, sedap bawa, ataupun lebih-lebih selesa. Sedap bawa tu ialah sesuatu yang ekstra sebenarnya. Jadi sekarang ni bila kita tengok marketing Toyota, dia pakai Gazoo Racing banyak kan. It's all about the drive kan. It's all about the drive. Jadi itu menunjukkan mereka dah macam untuk keselesaan, ride comfort tu dah a given lah. Now dia want explore lebih pula, iaitu handling pula. That's why dia orang fokuskan banyak kepada itu. Dan that's why kita rasa sekarang bila kita pandu kereta mereka, segmen C ke, segmen D ke, segmen B ke, dah ada perubahan dan dia berasa macam kereta orang muda sikit. Itulah dia apa yang berlaku apabila sebuah syarikat memikirkan secara mendalam tentang dia punya platform. Dan bila saya bawa kereta ni buat kali ni, saya pergi ke Melaka. Ada kenduri, anak kawan saya dah menikah. Kita dah tunjuk lah, saya dah berumur lah kan. Orang kawanan pun dah mula sambut menantu dah. Jadi saya bawa pun kawan-kawan yang sama umur dengan saya, dah 5 series dah. Dia orang naik kereta ni, dia orang pun macam, wah, cantik kereta ni macam kereta orang muda. Tapi bila masuk dalam, dia kata, wow, dia punya design tu tak over sangat. Dia macam kemas tapi tak over. So dia understated lah kata orang tu. Dan dia orang suka. Tapi apa yang dia orang lebih suka ialah keselesaan kereta ni, how quiet it is, senyap. Dan overall bila kita bawa laju pun kereta rasa stabil. So itu adalah ciri-ciri yang sebelum ni mungkin tak terfikir ada pada Toyota. Dia dah jadi commonplace dah. Kalau awak dah tengok sampai habis ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat. Dan kalau belum subscribe tu, saya minta tolong untuk subscribe. Kalau yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau belum tekan butang loceng, tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.